Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam yang panjang. Malam yang panjang. Okey, selamat datang ke podcast Marhain. Merupakan podcast yang baru. Bersama di dalam podcast ini sahabat-sahabat saya yang baik hati, budiman, handsome. Wah. Yeah. Dia kalau lambung lebih ni, dia mesti ada something ni. Yes, saya setuju. Sebab dia podcast kita lambung. Ada kita lambung Kita lambung Okey. Okey. Sebelah kanan saya saudara Jimmy, sebelah kiri saudara Iskandar Daniel. Okey, so kita orang ni memang bersahabat baik, selalu lepak dekat Mamak. And then pada hari ni kita decide to record dah. Ya, betul. Kita punya selalu sembang-sembang Mamak kita ni ke dalam podcast. Dia sebenarnya bukan sekadar sembang kosong. Tapi dia mungkin ada itipati yang kita orang nak share kepada public di luar sana. Betul. Betul. So dia jadi 0.5. Yes. Dan saya rasa para pendengar boleh ambil lah arti-parti daripada kita orang punya orang kata podcast ni, dan bersama-sama fikirkan, dan kita kalau boleh kita jadikan benda tu jadi positif lah. Okay, so saya mulakan lah podcast kita ni dengan saudara Jimmy. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak cerita apa ni? Cerita apa ini? Hari ni kita akan cerita pasal TikTok. TikTok Ya, TikTok ban. Okay. Sebenarnya TikTok ban dekat Indonesia. Okay, TikTok dia bukan the whole social media TikTok tu di ban, tapi TikTok Shop tu di ban. TikTok Shop saja di ban? Yes. Okay. Yang tinggal hanya TikTok social media saja. Okay. Kat Indonesia, benda ni dia ada diasingkan jadi dua. Dia tak nak TikTok tu, orang kata social media, dia tak nak TikTok tu ada e-commerce kat dalam. So dia akan jadi platform social media je. Dia dah tak boleh menjual beli dalam TikTok itu. Kalau ikut Jokowi dan para kabinet dia, TikTok harus jadi social media saja. Tak boleh combine e-commerce dalam satu platform. Okay. Dan benda ni dia ada sebab lah. Antara sebab-sebabnya, dia kata berlakunya perang harga. Dan menindas peniaga-peniaga tempatan. Benda ni bagi saya sangat pelik lah. Okay, di waktu Indonesia bakal buat pilihan raya presiden pada bulan 2 tahun depan kalau tak silap saya. Dan merupakan nampak macam langkah populis. Walaupun parti-parti partai untuk menghadapi pemilu. Pemilu. Walaupun Jokowi dah tak boleh bertanding, tapi dia ada parti dia yang nak dimenangkan dan calon presiden daripada parti dia sendiri lah. So saya anggap ni this is a populist punya orang kata teori saya lah. Langkah populis lah untuk konon-kononnya untuk orang kata untuk protect, untuk melindungi peniaga tempatan. So dan hasilnya dalam minggu ni ianya telah di orang kata dah dibuat dan TikTok akur. TikTok. So TikTok setuju lah nak. Betul. Saya pun sebagai orang kata penggerak dalam sosial media ni apa semua. So maknanya dia bukanlah di peringkat cadangan. Dia dah buat lah. Dia dah laksana lah macam tu. 2 minggu lepas benda ni bila kita monitor, bila saya monitor, sebab saya pun penggerak orang kata e-commerce juga dan penggerak apa dalam sosial media ni juga. Nampaknya macam dia orang just nak buat. Dia baru just ura-ura lah. Tapi kali ni minggu ni dah jadi. Betul. Dan peniaga-peniaga TikTok sampai menangis lah. Sebab dia tak silap saya pada hari Selasa lah. Okay, inilah yang video tu Yes. Yang video apa FYP yang diorang selamat tinggal TikTok Shop. Pasal ni lah. Yes. Saya ingat pasal diorang yang tutup ni. Saya just nak mencelah sikit. So saya tengah go through satu post ni lah kan. Sebenarnya TikTok pernah di-ban di Indonesia pada tahun 2018. TikTok yang e-commerce ke? TikTok Shop ke? TikTok app tu di-ban. Masa tu sebab apa? Okay, waktu tu kalau ikutkan apa yang saya baca ni, adalah disebabkan pornografi dan konten-konten yang tak senonoh lah. Tetapi selepas 8 hari ban tersebut diangkat. Maksudnya dia dah tak ban lah. So pernah ada history antara TikTok dan Indonesia sebenarnya. Saya bukan nak kata liberal lah, walaupun saya nampak langkah kerajaan Indonesia ni nampak macam saya nampak langkah
lebih kepada bermotifkan politik. Saya bukan nak kata saya ni liberal. Katakan kita tak payah nak control this social media punya company. Tapi dia sebenarnya pun macam, bagi saya, kalau nak katakan pasal soal perang harga, kalau di Malaysia you berniaga kat uptown pun ada perang harga. Betul. Tak payah sampai dekat ya, TikTok kita shop. berniaga secara fizikal pun sama ke, ada perang harga juga kan? Yes. So bagi pendapat awak Jimmy, awak rasa macam mana sebenarnya? Patut ke di-ban? Patutkah di-ban? Dan juga kalau awak boleh ulas, Menteri Komunikasi kita pun sebenarnya pun sedang mengkaji. Oh, dia nak buat langkah yang lebih kurang. Lebih kurang. Tapi bila Iskandar cakap kata dia pernah kena ban juga. TikTok memang salah. Kat Europe pun problem, kat Amerika pun problem. Dekat US pun ni. Tapi sebenarnya ramai perkembangan TikTok ni, sebenarnya ramai yang cuak tengok, sebab perkembangan dia memang skyrocket. Lampau laju. Dan untuk tambah, diorang pun pernah kena ban dekat India. Lagi pun kena banyak. Pernah. Dia orang pernah kena ban. Apps TikTok ke? TikTok. Apps TikTok. Dia pernah kena ban di India. Pada tahun 2019. Dan kemudian di-ban semula lagi sekali pada Jun 2022. Wow. Tahun lepas. Atas sebab yang sama? Tak. Sebab apa? Yang ini dia cuma kata di-removekan daripada Google Play dan juga Apple App Store. Tanpa sebab lah. Tetapi pada yang tahun lepas punya, di-ban tu tentang national security issues. Yang tahun lepas lah. Tapi pada tahun 2019 tak dinyatakan kenapa di-ban di India. Dia pelik lah. Kalau katakan pasal Indonesia, saya akan kembalikan pasal benda tu, pasal apa isu TikTok kena ban kat Indonesia ni sebentar lagi. Kita dengar dulu pendapat daripada saudara Jimmy berkenaan dengan mikrofon saya. Mikrofon. Okey. Berkenaan dengan tu pelik mikrofon. Okey. So macam mana Jimmy? Awak rasa? Okay, kalau kita tengok mesti sesuatu perkara yang dibuat kerajaan Indonesia tu mesti ada dia punya pro dengan cons. Yes. Mungkin tapi macam Om cakap tadi, dia orang buat ni, dia orang ban ni sebab nak menjaga apa orang kata? Perang harga. Dia orang nak menjaga ekonomi setempat. Ekonomi Indonesia, IKS dan sebagainya. Yes. Dan ada Om juga berpendapat tadi Om cakap benda ni satu langkah populis untuk pemilu tahun depan. Yes. Dia semata-mata nak just kata I take care lah. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Konon lah. Konon je lah. Maaf lah kepada kerajaan Indonesia dan rakyat Indonesia yang mendengar. This is the teori lah yang kita nak bincangkan lah kat sini. Because you will hope sekarang pun dia nak akan bakal terjadi kat Malaysia. So macam mana Jimmy? Bagi saya, kalau perkara yang diorang buat tu dengan ban tu boleh menyelesaikan masalah persaingan harga atau rolling apa orang kata duit dalam negara itu sendiri, then should be no problem. Tapi kalau diorang buat tu sekadar untuk langkah populis, bagi saya tak fair lah. Jahat lah benda tu. Bagi saya tu benda tu tak adil. Sebab kita tahu TikTok Shop ni lagi datangkan orang kata apa, lagi membantu rakyat Indonesia untuk berniaga dan sebagainya. Memang betul kita boleh berniaga kat luar. Tapi kalau semua orang berniaga dalam TikTok dan kita tak ada platform tu, kan kita yang rugi. Betul. Bagi saya macam tu. And then macam mana nak cakap saya nampak lagi banyak kebaikan daripada keburukan ni kalau apa namanya, kalau kita ada TikTok Shop. Macam di Malaysia sendiri, bayangkan kalau kat Malaysia kita tutup TikTok Shop, kita buat kat sama macam kat Indonesia. Habis kawan-kawan kita yang berniaga, terutama juga golongan muda, kita tengok yang banyak menceburi e-commerce, bisnes online dan sebagainya. Macam mana dia nak survive? Betul, saya setuju. Kan? Tak semua orang mampu untuk buka kedai dekat uptown. Tak semua orang mampu untuk ada premis perniagaan. Jadi sebab tu dia berniaga secara online. Dan memang betul kita ada platform lain yang betul-betul e-commerce macam Shopee, Bukalapak, Bukalapak, Tokopedia, Tokopedia Indonesia. Kita ada kat Malaysia, kita ada Lazada. Memang betul kita ada platform yang macam tu. Tapi kan kita agak terkebelakang kalau kita tak gunakan social media TikTok tu untuk yang kita berniaga. Yang tengah trending lah tu. Yang tengah trending dan mudah untuk entry dan dia. Mudah. Ya, betul. Macam saudara Jimmy cakap, saya tertarik juga. Sebenarnya langkah kerajaan Indonesia adalah tak mesra kepada peniaga baru. Yes, betul. Saya nampak ke arah tu lah. Sebab bagi saya memang saya rasa benda ni tak ada masalah selagi kita boleh kawal. Mungkin kalau betul lah dia buat tu untuk orang kata apa, nak menjaga ekonomi setempat dan sebagainya, kenapa tak ban je peniaga yang pada China?
Betul. So teruskanlah yang orang Indonesia, barang dari Indonesia itu teruskanlah berniaga. Cuma tak adalah masuk barang pada China. Betul. Itu pendapat 20 sen saya lah. dia Kalau tak dia adalah, cakap lagi tambah lagi 10 sen. Jangan macam tu Mi. Sebab bagi saya dia bukan pendapat 20 sen. Saya tak suka pepatah tu. Tiba-tiba. Betul. Apa saudara Jimmy tu betul. Saya rasa langkah populis dan juga dia tak mesra kepada usahawan. Sebab bila dia ban tu sebenarnya dia ban peniaga TikTok tempatan juga sekali. Yes. Itu masalah kan. Dan lepas ni dia nak berniaga kat mana? Kita pula kena fikir. Dan betul tak? Okey. Diorang sekarang tengah pening lah. Kita pun turut kita juga. pun turut merasai kepeningan peniaga-peniaga TikTok di Indonesia. Yes. Jadi tengoklah podcast. Okay. So macam apa saudara Ish cakap tadi, memang betul TikTok ni ada masalah censorship dia. Ada benda-benda macam tu. Sebenarnya social media lain pun ada masalah yang sama. Sama je. Kenapa TikTok dia anak tirikan? Saya melihat perkara ni macam satu perkara yang okey, kalau kita tengok asas dia lah kan. Dikabarkan kenapa Indonesia ban TikTok adalah kerana untuk menjamin bisnes-bisnes mikro. Maksudnya mikro ni kecil lagi lah kan. Bukan small business tapi mikro. Okey. Tetapi kalau kita tengok secara mendalam, tak nampak apa logik dia. Yang saya tahu adalah dia kata peniaga-peniaga Indonesia tak boleh nak compete dengan perang harga macam abang cakap tadi. Okay. Disebabkan ada imported products. Tapi benda ni kat Shopee pun ada juga kan. Kat Shopee pun ada peniaga-peniaga pada mainland China. Betul. Kalau dekat Malaysia, kalau tak silap saya, kalau kita buka Shopee, dia ada daripada mainland China. Jadi even daripada Indonesia pun ada. Kita boleh beri barang pada Indonesia. Ya, betul. Jadi saya tak nampak apa isu dia. Sebab kalau nak kata perang harga, di Shopee pun dah berlaku perang harga. Okay. Tetapi saya dapat melihat kepada perspektif yang mungkin sedikit berbeza lah. Mungkin abang cakap tu adalah kerana pemilu. Tetapi teori yang saya ada adalah kerana Indonesia dia nak sustainkan dia punya startup sendiri. Faham? Startup dia apa tu contoh dia? Okey, startup dia contoh startup e-commerce dia adalah Bukalapak dan Tokopedia lah. So, Bukalapak dan Tokopedia dikenali juga sebagai unicorn. I think for the past 2 years or 3 years dikenali sebagai unicorn. Unicorn tu apa? Unicorn tak silap saya dia meet satu valuation yang saya tak ingat. Valuation dia is 1 billion or 1 million USD. Maksudnya company tu devalue dengan value tersebut. Okay. Alright. So mungkin apa yang saya lihat adalah bila TikTok Shop masuk, penggunaan terhadap e-commerce sedia ada yang kelahiran dia daripada Indonesia. Indonesia tak boleh nak compete dengan TikTok. Betul. Okay. Kenapa teori ni keluar? Sebab kita tengok dalam barisan kabinet Jokowi, dia ada satu orang menteri yang asalnya adalah seorang CEO daripada startup Indonesia juga. Siapa? Gojek. So CEO Gojek jadi menteri? Ya, jadi salah seorang menteri dalam kabinet dia. No wonder. Nadiem, I think Nadiem. Alright. So bila kita lihat tu, sebenarnya Indonesia dia ada affiliation ataupun kasih sayang dia ni dengan dia punya startup ni macam agak rapat lah. Dia protect lah. Dia nak protect. Okay. Itu yang saya nampak. Sebenarnya dia bukan lebih kepada takut nak fight perang harga dan sebagainya. Sebab benda tu memang berlaku. Betul lah. Okay. Dan yang kedua, kalau kita lihat apa yang saya baca dekat sini, dia kata antara tinjauan yang dilakukan oleh Jokowi dan juga tim dia adalah bila dia pergi ke Tanah Abang, sebuah tempat di Indonesia di mana ada banyak orang menjual lah, membeli belah dia orang. Sales jatuh sebanyak 50%. Sebab adanya online, adanya TikTok Shop, sebab tu jatuh. So dia kata kesianlah kat orang-orang ni. Kita nak kena jaga diorang apa semua. Tapi kalau kita lihat pada perspektif bisnes, sepatutnya you kena adapt to the changes. You kena, bila ada satu perubahan yang baru, kalau you tak kejar, you akan ketinggalan. Kalau orang lain berniaga di TikTok Shop, kenapa you tak boleh berniaga di TikTok Shop? Dan saya nak tambah juga dengan apa yang point yang baru Jimmy sebutkan ni. Bila Indonesia ban TikTok Shop, dia sebenarnya akan efek kepada
6 juta, 6 juta penjual daripada Indonesia. Dan 7 juta affiliate content creator. Maksudnya total ni, bukanlah peniaga je tak boleh hidup, content creator pun tak boleh exactly, dia bukan pada satu perspektif nampak peniaga je tak boleh hidup. hidup. Ini satu perkara yang besar. Sebab bila awak compare betul tu. 6 juta dan juga 7 juta. 6 juta orang penjual, 7 juta orang content creator. Total dia adalah 13 juta. Sebab kita kat sini kita tak nampak kot dia punya bahang dia kan. Betul. Sebab kita sebenarnya belum tindakan kerajaan Indonesia ni sebenarnya bukan dia matikan satu industri baru, betul tak? Ya, betul. Benda tu yang concern sebab mungkin dekat Indonesia dia nampak 13 juta tu kecil. Betul. Tapi kalau kita compare dengan populasi Malaysia, besar. 1/3. Betul. Plus minus 1/3 sebab Malaysia ada 33 juta orang. Betul. Kan? So benda tu sangat-sangat besar. Dan baru-baru ni Malaysia pula cakap dia tengah look into. Maksudnya dia tengah kajian. Membuat kajian adakah mereka akan mengikuti jejak langkah Indonesia untuk ban TikTok Shop juga. Sudah. Dan benda ni sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat merisaukan lah. Betul. Sebab saya ikuti juga berita tu kan. Cuba cakap kat saya, apa impact yang bagus, impact besar yang bagus kalau diorang ban? Setakat ni saya tak selain nampak daripada yang awak cakap tadi macam apa, dia nak menjaga startup. Saya tak nampak. Sebab macam ni, bila kita buka dengan TikTok Shop, dia membolehkan peniaga-peniaga mikro ni untuk berniaga dari rumah. Betul. Betul. Kan? Untuk pengetahuan kita semua, betul. Sewa kedai kat sini apa mahal. Ya, mahal babe. Kita nak sewa rumah pun sampai orang kata terceret-beret lah nak keluarkan duit kan. Duit. Betul. So bila ada yang TikTok Shop, dia orang boleh sewa rumah dan boleh buatkan itu sebagai dia orang punya warehouse, sebagai dia orang punya office. So dapat jimat banyak benda. Saya cakap dia tak semua mampu nak sewa premis perniagaan. Betul. Betul. Dan dia kena lihat, okay, betul, orang yang affected hanyalah orang yang buat trading. Trading ni maksudnya apa? Okay, kalau contoh dia buka brand baju, okay, brand baju ABC, okay, dan juga brand baju DEF, mungkin dia ada perbezaan dari segi jahitan dan sebagainya. Itu corak sebagainya. Tapi masalah yang berlaku adalah apabila orang tu trading perkara yang sama. Contohnya jual batang pensel. Saya jual batang pensel, abang Om jual batang pensel, awak pun jual batang pensel ni. Kan? So apa yang jadi adalah batang pensel awak paling murah. Definitely saya dengan dia kalah. Orang akan beli kat saya je terus. Orang terus akan beli kat awak. Itu adalah logik akal. So kalau dia nak stop awak sekalipun, orang still akan find a way macam mana aku nak beli dengan Jimmy sebab dia paling murah. Betul. Dan takkanlah disebabkan kita dua ni rapat dengan orang atasan, kita nak stop dia. Betul. Ini cuma bermaksud kita dua ni tidak kompeten. Itu je. Yes. Betul. Kan? So bila saya lihat perkara ni, sebenarnya kalau Malaysia buat, impact dia tersangatlah besar, dan a lot of people akan affected. Dengan keadaan sekarang ni, beras naik harga lah, gula pun susah nak jumpa dan sebagainya. Macam-macam isu lah. Isu QR, okay. Saya telah juga beras kena sorok. Beras sorok yang baru ni kan. Beras kena sorok, betul. So, semua satu hal kan? Semua satu hal. Dan juga property kat dalam Malaysia, bila kita nak sewa ataupun nak beli, makin naik. Dan saya rasa budak-budak generasi baru nak beli rumah ni adalah satu benda yang hampir kepada mustahil. Bukan mustahil, tapi hampir kepada mustahil. Betul. Yalah, nak kumpul duit kan. Betul. So sekarang ni, katalah Malaysia tutup TikTok Shop. Macam mana dengan peniaga-peniaga kecil ni, peniaga-peniaga mikro ni? Betul. Diorang definitely tak boleh nak buka kedai kat tepi ni. Betul. Nak buka kedai kat sebelah sana tak boleh. So memang saya tak nampak macam sekiranya Malaysia melakukan perkara tersebut, hanya boleh dilihat sebagai langkah untuk mengekalkan apa orang kata structure kapitalis. Betul. Itu je yang saya boleh ni. Sebab saya tak nampak apa lagi cara. Mungkin untungnya dekat sebelah pihak. Betul. dia kalau kat di Malaysia kan, kita tak nampak mungkin dia punya impact dia bukan nak ban ni sebenarnya lebih ke arah TikTok Shop. Sebenarnya Malaysia ada masalah. Fahmi Fazil itu saya sebut berita dia kata antara benda yang dia tak puas hati dengan TikTok ni adalah dia tak boleh kontrol berita-berita palsu. Salah satunya berita palsu pasal penyakit X yang dibawa oleh yang dibincangkan dalam forum Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang sepatutnya dikata kita kena bersedia untuk penyakit yang akan datang, yang dinamakan sebagai penyakit X. Dan diolah berita tu seolah-olah penyakit X dah sampai dan dia menakutkan rakyat. Dan benda tu sampai berjuta view. Pihak Kementerian Komunikasi communicate dengan TikTok, you have to stop this
virality, rumours ni kan. Okay. So dia kata tapi dia orang TikTok tak respond. So dia orang ada masalah. TikTok dia lagi suka benda tu viral lah. Okay. Something like that lah. Dan pasal tu orang suka duduk dekat dalam ekosistem TikTok Jaya ni. Okay. Kita nama gadis sebagai TikTok Jaya ni lah. Universe. So universe lah. Itu satu. Dan bila Fahmi Fazil kata dia nak ban, peniaga-peniaga dekat Malaysia, bila saya tengok TikTok live dekat Facebook, live di Shopee, mula menyalahkan TikTok. Dia dah jadikan TikTok ni sebagai common enemy diorang. Salahkan TikTok sebab orang semua beli kat TikTok, tak beli kat Shopee. Yes, dah ada a little bit of macam movement menyalahkan TikTok. Tak apa, kita ikut je Indonesia ni, tak payah buka TikTok shop apa semua. Okay. So ada golongan yang setuju lah. Ada golongan yang berniaga di dia Shopee. Jadikan betul. Dia berniaga kat Shopee, dia berniaga live kat Facebook, ataupun dia berniaga biasa dan dia menyalahkan TikTok live. Betul, saya setuju juga dengan apa yang abang cakap. Sebab saya ada join satu Facebook group TikTok affiliate group. Okay, di Facebook group So dalam tu ada satu posting yang dilakukan oleh seorang penjual. Okay. Dia kata macam mana saya nak fight harga? Ada orang ni jual lagi murah pada saya. Sebenarnya bagi saya satu je isu dia. If you are not good enough, you are never good enough. Betul. So kenapa kalau engkau tak bagus, engkau nak salahkan orang lain? Okay, kita ambil contoh waktu kita buat peperiksaan kan. Katalah awak ni skor C. Oh sebab saya dapat A, awak suruh cikgu buang saya sekolah. Asal tak boleh dapat A, buang dia. So saya rasa mana boleh. Sebenarnya macam agak saya faham movement ni ada yang kata kita ikut di Indonesia, tapi diorang hanya fikir tentang diri diorang. Yes. Dan diorang kalau diorang vocal enough, dia akan jadi kat Indonesia. Laki kita ni lambat lagi nak pelihara raya. Kau tidak dah ban lah. Sebab peniaga-peniaga establish ni sebenarnya dia menyalahkan TikTok atas daun bila sale daun pisang. Saya minta maaf lah kepada peniaga ni. Sebab soal macam Is cakap, you pisang, you tak boleh buat sales bukan sebab TikTok punya platform. Sebab TikTok menawarkan benda baru. Kalau kita lihat TikTok, dia menawarkan satu konsep e-commerce yang baru, iaitu shoppingtainment. Shoppingtainment. Membeli sambil berhibur. Something like that. Biasa kita dengar membeli sambil beramal. Sambil beramal. Okay. Dan lagi banyak lah. Okay. Sebelum saya hilang point tu, shoppingtainment adalah satu benda yang baru. Tapi tak adalah berapa baru. Sebenarnya benda ni dipopularkan oleh CJ Wow Shop. CJ Wow Shop yang kat TV. Cuma mungkin enhancement dia adalah dia orang boleh terus beli tekan beg kuning lah. CJ Wow Shop cuma kena call kan. Kena call kan. Mak saya call. Okay, so kalau kita nak cari dekat ke CJ Wow Shop, kalau yang Astro punya apa? Yang baru tutup Go Shop. Sebelum ni ada. Sebelum Go Shop masa Mega TV apa? Tak tahu bang, TV3. Saya rasa time tu saya belum lahir lagi kot. TV3. Ada TV3. Dia ada satu, dia ada TV3 pun ada buat juga benda ni. Saya lupa lah. Tak ingat. Benda dah lama, lepas tu dia mati, lepas tu dia hidup balik. Lepas tu CJ Wow Shop dan juga Go Shop buat adalah shoppingtainment. Maknanya dia terangkan kalau dia nak jual cawan ni, diterangkan dia melalui live dalam bentuk menarik dengan tawaran yang menarik. Beza je kalau kat Go Shop, which is sekarang dah tutup, mungkin sebab persaingan daripada TikTok Shop. Benda buat benda yang sama, cuma beza dia kita orang kena call lah macam awak cakap tadi. Kan, kena call. Lepas tu kalau dekat TikTok Shop pula, kalau hari ni saya nak beli cawan, saya tak payah tunggu live dekat Go Shop untuk nak beli cawan tersebut. Saya boleh beli cawan dan tekan beg kuning. Seamless, betul tak? Betul. Tahu-tahu sampai rumah. Nak COD pun boleh. Okay. Lepas tu kalau dah ada cawan, mesti nak pinggan. Pun ada juga kat TikTok Shop. Dah ada pinggan, mesti nak bekas untuk simpan pinggan. Mesti nak sudu dan garfu. Mesti nak straw ke, contoh kan. Ada benda-benda lain yang berkaitan. Semua ada kat TikTok Shop. Apa yang saya nampak daripada apa yang saya baca lah, okay, mungkin saya miss point ni tadi, tapi disebabkan abang sebut shoppingtainment tu, saya baru teringat point ni. Antara salah satu sebab kenapa Indonesia ban TikTok Shop adalah kerana hanya dia sahaja yang membuat pembelian, dia adalah social media yang membolehkan pembelian dan ada payment gateway bang. Betul.
Betul. Kalau Facebook kita ada marketplace tapi dia tak ada payment gateway. Betul. So itu apa yang saya lihat lah. Tapi kalau kita ikut logik dia, should be no problem sebab this is innovation. Kita betul. Itu yang betul. Betul. Daripada dulu Malaysia memupuk semangat untuk kita melahirkan banyak startup dan dengan harapan yang kita akan berjaya. Indonesia pun sama. Okay, in fact Indonesia pun ada banyak startup yang berjaya kan. Betul. Malaysia sebenarnya kita ada startup yang berjaya tapi terlepas pegang. Iaitu Grab lah kan. Okay. Tapi you see, dia sebenarnya bila ban TikTok Shop ni, you dah bagi satu indikator, okay, there's no more innovation. Yes. Dah kita tak nak innovation. Dia macam dia block lah. Konservatif lah. Dia very konservatif lah. Dia very konservatif. Sebab saya tengok kenapa you perlu takut dengan satu social media yang membolehkan orang untuk membeli ada payment gateway. Just doesn't make sense. Betul. Saya sampai hari ni duk fikir-fikir, kalau aku ni jadi Kabinet Menteri Indonesia, apa justification aku? Sebab secara amnya mungkin kita boleh cakap kita nak protect bisnes-bisnes kecil di Indonesia. Tapi kalau you dive deeper, apa logik ni? Apa rasional dia? Betul. So reason yang dia bagi tu tak valid. Yes. Bagi saya tak valid lah. Sebab kita tak nampak dia punya impact bagus ni daripada kita banyak nampak impact buruk kan. Betul ni. Itu yang saya tak apa lah kalau macam ni. Sebab as long as bukan dalam Malaysia lah kan. Tapi kalau dalam Malaysia kita kena vokal lah. Betul. Kalau dia jadi dalam apa Malaysia, yang kita buat sekarang, saya rasa ramai juga orang. Memang ada segelintir golongan macam abang cakap tadi, satu golongan yang memang setuju. Dah mula menggerakkan gerakan idealisme yang mengatakan bahawa TikTok Shop tu patut di ban. Tapi mungkinlah orang-orang yang menggerakkan movement ni dia mungkin terdiri daripada dua orang lah. Satu orang ni mungkin golongan orang yang bekerja, tengok dia punya ahli keluarga dah berjaya jual kat TikTok Shop, kaya sikit, dengki. Dengki, ban, kita kena ban. Boleh pakai Mercedes. Boleh pakai Mercedes sebab dia pakai Mercedes. Mungkin satu lagi golongan adalah peniaga-peniaga yang rasa dia teraniaya tapi sebenarnya bukan dia teraniaya. Tapi dia yang tertinggal. Itu salah dia. Janganlah sebab dia tak berjaya kita kena faham orang ni mencari setiap manusia lah kan. Mungkin viewers boleh agree to disagree lah. Orang ni kalau boleh dia nak cara mudah untuk dia hidup senang. Betul. Kan? Kalau aku boleh meniaga jual kertas satu kertas A4, sekeping kertas A4 dengan harga RM100, kenapa aku nak jual dengan 1 sen? Betul kan. So sekarang ni isu dia adalah aku jual sekeping kertas RM100, abang Om jual 1 sen. Kerajaan tolong dia potong harga aku. So it's not fair untuk pembeli. Yes. Betul. Harapnya Malaysia tak buat lah. Itulah. Betul, kita pun sangat berharap lah. Kita di podcast Marhain menyeru boleh kata menyeru kerajaan supaya jangan ban TikTok. Jangan ban. Walaupun kita orang tak ada apa-apa kepentingan lah. Walaupun saya penggerak dekat dalam tu. Betul. Dan kita punya point of view juga macam mana tu. Memang betul ada persaingan and so on. Tapi persaingan tu memang wujud sejak daripada zaman kita berniaga dekat physical store, dekat kedai-kedai fizikal. Macam kedai fizikal sebelah ni kita jual baju Melayu 150, kedai sebelah boleh drop harga RM99. Betul. Benda tu memang dah jadi sejak azali. Betul. Dan sebenarnya yang menguntungkan dekat Indonesia bila terjadinya macam cakap tadi, bila terjadinya persaingan harga, yang untungnya adalah pengguna. Pengguna dapat nilai yang terbaik. Betul. Okey, jadi kita pula nampak, saya takut orang menyalahkan kemerosotan ataupun even kerajaan. Sebab kenapa macam peniaga di Tanah Abang tak boleh jualannya merosot. Sebab TikTok Shop. Bukan sebab ekonomi negara tu yang tengah tenat. Atau bukan tenat lah, yang tengah lembab. Mungkin juga boleh jadi sebab ni. Saya duk terfikir-fikir lah kan. Kita lihat macam mana TikTok membantu sesebuah parti dalam Malaysia waktu pemilihan yang lepas. Okey, itu satu hal lah. Untuk mendapat tempat. Betul. Almost menjadi kerajaan. Betul. Padahal sebelum tu nothing. Betul. Dan hanya kerana TikTok. Konten-konten kreator yang di TikTok dibayar untuk membuat review dan sebagainya. Untuk melonjakkan mereka hampir menjadi kerajaan. Dan saya rasa mungkin berkaitan juga dengan pemilu yang akan diadakan di Indonesia pada bulan 2 hadapan. Mungkin mereka risau sekiranya perkara tersebut direplicate ke Indonesia dan boleh
mengalahkan parti So, partai. Tapi tak agak sebab kan dia ban TikTok Shop, dia tak ban TikTok. Dia Macam macam dia ni. ada plan nak ban TikTok keseluruhannya. Tak, dia rasanya macam ni Mi. Aha. Dia bukan nak ban tu, dia bagi signal. Dia bagi signal. I ban sebab after bila Indonesia, sebesar Indonesia yang punya market yang berjuta ringgit tu, Okay. bila dia dah ban, of course dia punya revenue untuk TikTok dah berkurangan. Betul lah. Okay, awak nak balik awak punya TikTok shop dekat Indonesia, kena pro kepada mungkin itu adalah satu point of view. Satu lagi point of view boleh kalau kita tengok tadi kan, saya ada mention 7 juta affiliate content creator. Betul. Okay. Dan mereka ni kebanyakannya menjadi content creator ni sebab diorang dapat duit pada affiliate kan. So sekarang ni bila affiliate tu dah tak ada. Contoh sebelum ni biasa dapat 6,000 7,000 sebulan. Tu yang banyak content dia buat selain daripada dibayar oleh bisnes kan untuk buat paid review. So katalah 7-6 ribu ni ataupun 2-3 ribu ni ditarik. So apa purpose aku nak buat content kat dalam TikTok? Memang Yes, betul. betul tak? Ke sebenarnya dia ban kan? Ke sebenarnya government nak ban sebab diorang tak boleh tarik cukai. Apa pendapat kau? Tak, aku rasa Sebab di TikTok memang ada 6% SST bila saya jalankan TikTok ads. So saya rasa cukai tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada bukan isu. soal cukai lah. Bukan soal cukai. Soalnya kontrol. Soalnya Kontrol. Dia kita boleh cakap dia memang langkah populis yang konon-kononnya, minta maaf lah kepada rakyat Indonesia dan kerajaan Indonesia. Teorinya adalah dia macam langkah populis untuk orang kata melindungi peniaga tempatan mikro, tapi sebenarnya ianya lebih kepada langkah politik, bermotifkan politik. Saya rasa kita tak perlu nak minta maaf kepada rakyat Indonesia. Saya rasa rata-rata rakyat Indonesia bersetuju dengan apa yang kita cakap pada hari ini. Betul. Kan? Betul lah. Boleh jadi ke? Boleh jadi ke? Sebab saya takut kita melukakan hati Cowok dan cewek. cowok dan cewek di sebelah sana. Sebab kita tak tahu, mungkin ada yang tu kan. Tapi betul lah awak cakap kan. Sebenarnya sebab kita tak rasa. Betul. Kita tak rasa sebab kita tak ada baca berita Kompas hari-hari. So Kompas TV. tapi itulah kan. So macam awak cakap, kalau pasal cukai tak juga kan. So rasanya lebih kurang macam tu lah. Betul tak? So kita memang selagi sekali TikTok dan TikTok shop jangan di-ban lah kat Malaysia. Yes, setuju. Perlu ada kawalan. Dan kawalan tu memang kerajaan lah kena selesaikan. Betul lah. Takkan kita pula kena fikir. Tak kisah nak kawal cara macam mana. Betul kan? Tapi cuma harapan saya lah kan, sebelum kita selesaikan perbincangan kita tentang TikTok Shop ni, TikTok Shop yang di-ban oleh Indonesia, saya berharap walaupun makin ramai content creator yang Indonesia lahirkan, pastikan sinetron masih ada. Awak peminat sinetron? Oh, saya tengok bawang putih bawang merah bang. bawang putih bawang merah masa gila kecil tengok. Saya juga peminat lagu indie Indonesia. Wow, saya sentiasa mencintai Jakarta saya. Ya. Tapi hati saya di Bandung. Dan podcast di Jakarta juga. Yes. Kalau rakan-rakan podcast, kalau datang ke Malaysia boleh berpodcast bersama kami. Yeah. Okey, begitulah Asa ada apa-apa lagi nak tambah mengenai ini? Asa tak ada pun. Tambah pun air kot sebab nak habis. Betul lah, kita boleh tambah air lagi. Itu merupakan kita punya perbincangan lah sedikit sebanyak mengenai podcast Marhain, dalam podcast Marhain mengenai langkah kerajaan Indonesia ban TikTok Shop. Okay. So saya harap ianya dapat memberi point of view yang lain kepada para pendengar di luar sana. Okay. Kepada siapa-siapa yang tak bersepuh hati dan rasa kita tersilap cakap dan rasa ada point yang kita perlu tambah, boleh komen di ruang di bawah. Okay? Boleh? Dia nak cakap. Oh, dia nak cakap. Okay. Mau cakap. Okay, kepada siapa yang tu? Okay. Okay, kita ada interruption daripada tu. Okay. Jangan baldi. Kalau baldi nanti mandi. Mangkuk lah bang, mangkuk. Sama. Saya sekejap lagi order. Okay. Dia sama saya. Sama, dua. Kurang manis abang? Okay.
terganggu pula closing tadi. Teruskan. Okay. Kat mana jadi itu je kot. Itu je kot. Okay, terima kasih kerana mendengar. Kalau tu komen di ruangan di bawah dan kita akan jawab di next episode. Yes. So teruskan mendengar podcast Marahin dan kita akan bawa benda-benda yang terkini, perbincangan-perbincangan yang terkini yang berjadi dekat Malaysia khasnya dekat dalam podcast kita, podcast Marahin ni, dan kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Saya rasa kita terganggu tadi sebab sebut baldi. Betul. Betul lah.